Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT, kita bersama lagi dalam rangka usaha kita untuk memahami Quran, membaca Quran, memahami Quran, mengetahui segala maksudnya dan sekaligus memahami bahasa Arab. Jadi alhamdulillah pagi ini kita bersama lagi, tapi dalam suasana berbeza hari ini. Masya-Allah. Semoga Allah SWT berikan keberkatan pertemuan kita pada pagi ini. Hadirin yang berbahagia, saya sekarang ni berada masih lagi di Kuantan, tapi di dalam hotel tempat penginapan saya bersama sahabat saya Ustaz Khairuddin selaku tetamu saya. Jadi kesempatan yang ada pagi ini saya kira saya akan manfaatkan dengan kehadiran beliau. Untuk slot akhir nanti beliau akan memberikan sedikit buah nasihat untuk anda semua berhubung dengan harfiah, dan insya-Allah saya akan selesaikan program hari ini agak nak kata awal, tapi tepat pada waktunya, tidak akan lajak insya-Allah. Dan jam pukul 10 nanti, antara 9 pukul 10 saya ada jarak waktu yang perlu saya kejarkan untuk saya ke program satu lagi yang akan kita bedah sambungan pada perbincangan berhubung dengan menjejaki Alexander Zulkarnain di bumi Khurasan. Saya nak share dulu. Okey, alhamdulillah. Saya perlu share kepada ramai kawan-kawan kita belum dapat, sebab sekarang saya melalui page saya gunakan page Ustaz Muzakir. Jadi saya paksa kena share grup harfiah Ustaz Muzakir tu, kena saya sharekan ketika ramai kawan-kawan tak tahu bahawa kelas dah bermula. Okey, sekarang saya dah share dan kawan-kawan lain bagi rasakan program ini penting, program ini wajar untuk dikongsikan. Saya serahkan pada anda untuk buat keputusan. Boleh jadi ringan tangan kita untuk berkongsi ini juga boleh jadi akan membantu kita menuju ke syurga Allah SWT. Maka saya silakan anda untuk buat keputusan sendiri. Boleh share atau terpulang pada anda. Silakan untuk buat keputusan. Dan saya Ustaz Muzakir tu kena saya sharekan kepada ramai kawan-kawan tak tahu bahawa kelas dah bermula. Baik, sekarang saya dah share. Baik, alhamdulillah.
Baik, hari ini saya agak serba kekurangan. Maksudnya saya tak ada laptop, saya tak ada mikrofon, tapi insyaAllah kelas tak berbana kekurangan, kita tak akan boleh buat kelas. InsyaAllah. Saya harap anda buka Quran masing-masing, buka Quran untuk kita semak. Alhamdulillah baik juga ada bawa tabnya. Sebelum saya mulakan, sekarang jam sudah menunjukkan 7.35. Saya tanya khabar dulu, khabar semua yang ada di utara, yang ada di Perlis, Pulau Pinang, Kedah. Saya sebut Perlis, Pulau Pinang. Perlis, Pulau Pinang ni rapat ramai pelajar-pelajar daripada Pulau Pinang dan Perlis yang menyertai program kita. Daripada Perak juga tak ketinggalan, ada daripada Ipoh. Kemudian di Selangor juga ramai. Apa khabar semua yang ada di Selangor? Di Negeri Sembilan juga tak kurang. Baru-baru ni saya pergi ke Seremban, ramai juga yang berminat. Malah dapat berkenalan dengan orang-orang yang baru daftar dengan saya. Oh, ini dia. Rupanya mereka semua juga ada yang tak pernah kenal, tapi bila bertemu, oh awak rupanya baru kenal. Rupanya jiran. Jadi begitulah. Dengan harfiah mungkin menyatukan kita semua. Dan apa khabar orang Melaka, orang kampung saya? Semoga mudah-mudahan sihat. Orang Johor, khabar? Abu Zaidan, Abu Yazid Zaidan, insyaAllah. Khabar Abu Zaidan. Orang Kulai, orang Perling, orang di Skudai, Johor Bahru, Ulu Tiram. Semoga sihat semuanya. Di Singapura, apa khabar? Singapura setahu saya Haji Hajbi seorang yang wakil daripada Singapura. Dan insyaAllah hari Isnin nanti saya akan mulakan kelas di Singapura. InsyaAllah. Jam 10 malam nanti. 10 hari bulan. Okey. Dan Pantai Timur, apa khabar orang Musing, orang Rompin, orang Nenasi, orang Kuantan, orang Cerating, orang Kemaman, apa khabar orang Dungun, apa khabar juga orang-orang di Cendereng. Semalam saya ke Kuala Terengganu, saya ke Paya Resak, saya jumpa sahabat saya Ustaz Adnan. Masya-Allah, sudah hampir 20 tahun tak jumpa. Semalam dapat bertemu Ustaz Adnan. Dia juga adalah seorang penggerak harfiah di Kuala Terengganu. Tapi beliau banyak berkhidmat dengan menguruskan masjid sekitar di kawasan Marang. Dan ada juga sebahagian pelajar saya yang melanjutkan pelajaran dengan beliau. Juga apa khabar orang Setio, JT, orang Pasir Putih, Kak Mah, Fatimah Harun, insyaAllah, Hajah Fatimah Harun. Sangat rajin bekerja, rajin belajar, insyaAllah. Dan apa khabar orang Bacok, orang Kubang Kerian, Pekalan Cepa, Ustaz Harif ada di sana di Pekalan Cepa. Ustaz Zawi di juga Pekalan Cepa. Ustaz Zawi Yunus, Ustaz Arif Ayub. Ini dua orang yang rapat dengan saya. InsyaAllah satu hari saya akan ke Kota Baru. Saya akan bertemu dengan beliau. Mereka juga saya akan harapkan mereka akan jadi penggerak. Dan memang mereka ada yang sebahagian pelajar saya yang ada di Kota Baru yang sudah menyambung pelajaran di sana. InsyaAllah. Semoga Allah mudahkan urusan anda semua. Dan kita ke Malaysia Timur, Sabah, Sarawak. Teman-teman di Sabah, di Sarawak, di Lahad Datu, di Brunei. Semoga sihat, semoga bahagia, semoga ceria. Dan sebelum saya lanjutkan, saya nak jawab salam juga kepada semua yang beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suara saya okey? Saya pakai earphone. Bagi saya, dia akan suara lebih jelas lagi. Kalau tak pakai earphone boleh kejap, tapi tak apa-apa, tak fine sangat. Rupanya biasa saya baringkan kamera, saya baringkan. Sekarang saya tegakkan. Oh, saya nampak. Oh, nampak. Boleh live. Ada nampak dia punya tu.
Okey, saya tengok baring nanti macam mana. Cara rebah, ngiringkan macam mana. Tapi sebelum ni saya tak nampak. Sekarang boleh. Putrajaya, clear. Masya Allah. Chun, clear sangat. Masya Allah. Jo. Okey, Jo. Sekejap lagi pukul 10, Jo. Kita ada bertemu di Medan Tok Sira. Pusat pengajian Tok Sira. InsyaAllah. Kepada yang ada di Kuantan, yang berhajat, silakan ke Medan Tok Sira. Pusat pengajian Medan Tok Sira. Boleh nanti saya hantar lokasi kalau siapa yang berhajat yang ada di Kuantan. Kalau yang ada luar Kuantan, kita tak boleh nak kata. Cuma mungkin dulu yang luar Kuantan boleh dengan live. InsyaAllah saya akan buat live hari ini. InsyaAllah. Okey, kita boleh mula. Jam sudah menunjukkan 7.45. Okeylah. Nanti slot akhir, mungkin setengah jam sebelum tutup, insyaAllah saya akan berikan Ustaz Khairuddin untuk sempurnakan kelas kita sehingga jam 9. Lepas tu kita kena tutup kelas kita. Okey, tolong komen ayat berapa kita ini? Ayat berapa? Surah Al-Baqarah. Tolong buka Quran masing-masing. Lan tarda ankal Yahud. Ayat 123. Betul kan? KL clear. Suara sangat jelas. Oh, tak ada rezeki. Jo, musafir. Tak apa. Qadarallahu masyafa. Kalau tak silap saya, pada akhir sekali kita ayat 123 ini. Betul kan? Hari ini kita sambung ayat 124. Okay? Sila buka Quran. Ayat yang ke-124. Perhatikan betul-betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Jumlah pertama sampai mana? Tolong beritahu. Tolong komen sekarang. Jumlah pertama wa dan huruf istinafiyah permulaan. Iz, ingatlah ketika. Iz ketika, tapi oleh kerana letaknya di awal ayat, kita tambah ingatlah. Syahri Nazrin 124. Ya betul, ayat 1. Rokiah Haji Saidin ayat 124. Okey. Muka surat 19. Muka surat 19 ayat yang ke-124. Ya, okey. Terima kasih Kak Tun. Ayat 124. Ahmad Abdul Majid. Waalaikumsalam. Ya, Prof. Silakan. Ayat 124. Wa dan is ketika. Is ketika. Tapi kalau awal ayat tambah ingatlah. Tambah ingatlah. Ada fi'il yang mahzuf. Uzkur. Ada fi'il yang mahzuf. Ada yang disembunyikan. Ingatlah. Is ketika ibtala telah menguji oleh ia. Ibtala telah menguji oleh ia. Ibtala telah menguji oleh ia. Fi'il 5 huruf. Ibtala fi'il madhi, fi'il 5 huruf. Tolong beritahu saya mana fa fi'il, mana ain fi'il dan lam fi'il, dan ada 2 huruf tambahan. Ada 2 huruf tambahan. Tolong beritahu mana fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Tolong komen sekarang. Ibtala telah menguji oleh ia. Kata dasar dia uji. Telah merujukkan fi'il madhi. Uji atau menguji dia punya fi'il dia. Oleh ia fa'il. Oleh ia fa'il dalam bentuk dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Ujuban atau jawazan. Selesaikan dulu soal pertama tu. Mana fa fi'il, mana ain fi'il dan lam fi'il. 10 saat dah sekarang. Ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Satu jumlah. Bikalimatin sampai situ. Tolong komen. Ada 46 orang sekarang ni.
Tolong. Hajah Salama Sarmini. Masya Allah, buku dah dapat Jah. Alhamdulillah. Ba, lam, waw. Masya Allah, Hajah Rin Hasan. Ba, lam, waw. Bala. Okey. Ba, lam, waw. Okey, baik. Kata dasarnya ba, lam, ba, nas, ba, lam, waw. Okey, baik. Tapi waw tu ditulis pada alif. Alif maksurah. Okey. Ba, lam. Saya, oh ya, tak ya. Sekejap ya, saya. Saya cek dulu saya punya surah ayat 184. Bala, 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 kita sebut bala kan, telah menguji oleh ia. Bala maksud uji. Ibtala tambah alif, hamzah wasal dipangkal, tambah ta. Biasa kalau panduan saya pandukan, kalau ada huruf ta pada fi'il tengah-tengah tu, biasa tu fi'il 5 huruf. Ibtala, wazan ifta'ala. Kita belum belajar wazan 5 huruf kan? Wazan 3 huruf ada 6 wazan, fi'il 3 huruf. Fi'il 4 huruf ada 3 wazan. Kita baru fokus tu dulu. Okey, balam. Baik, bagus. Alhamdulillah. Ibtala telah menguji oleh ia. Fi'il madhi atau fi'il mudhari' maklum yang dalam dia ada dhamir mustatir jawazan, biasanya dia akan diiringi dengan fa'il. Biasanya dia akan diiringi dengan fa'il zahir. Kalau tidak, dhamir tersebutlah yang menjadi fa'ilnya. Kalau tak ada fa'il zahir, maka dhamir mustatir jawazan itulah yang menjadi fa'ilnya. Tiap-tiap fi'il maklum mesti ada fa'il. Sama ada bentuk zahir ataupun bentuk dhamir. Dan yang bentuk dhamir adalah paling banyak yang mendominasi fa'il dalam jumlah fi'liyah. Dan kita jumpa dalam Quran banyak fa'il dalam bentuk dhamir. Bentuk zahir ni syaratnya mestilah diawali dengan dhamir, yang fi'il yang punya dhamir mustatir jawazan. Dan sekarang ibtala telah menguji oleh ia, ada dhamir mustatir jawazan. Pastikan ada fa'il dia. Dan fa'il dia ada tanda. Semua fa'il mestilah hukum rafa'. Kita dah belajar, semua fa'il mesti hukum rafa'. Rafa' ada berapa tanda? Ada 3 tanda. Hukum rafa' ada 3 tanda. Pertama, baris dhammah terkhusus pada isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Rafa' tanda dia dengan dhammah. Dia terkhusus bagi isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Bagi isim mufrad dan jamak taksir, dua ni jaga-jaga. Kita pecahkan pada dua ni. Tiga isim yang marfu' dengan baris dhammah. Dhammah zahirah. Okey. Sebahagian daripada isim mufrad dan jamak taksir, ada juga yang marfu' dengan dhammah muqaddarah. Sebahagian isim mufrad dan jamak taksir ada juga marfu' dengan baris dhammah, tapi bukan dengan zahirah, tapi dengan dhammah muqaddarah. Apa itu dhammah muqaddarah? Dhammah yang kita kadarkan. Sebab huruf akhir pada isim tersebut huruf illah, huruf ya atau huruf alif. Jadi baris dia tak nampak. Baris ni tak ada tanda. Maka kita kadarkan, kita takdirkan dengan baris dhammah muqaddarah. Kita takdirkan dengan dhammah muqaddarah. Kalau isim maksur, dhammah muqaddarah alal alif nama dia. Kalau isim mangkus huruf illah dia huruf ya, kita kadarkan dhammah muqaddarah alal ya. Dhammah muqaddarah alal ya. Okey. Saya gabungkan, belajar harfiah kita kena gabungkan antara saraf dan nahwu dan juga ada i'rab juga. Secara sedar atau tak sedar, saya dah mula membimbing anda, saya dah mula mengajak anda masuk kepada perbincangan tentang i'rabul Quran, i'rab lafaz dan juga i'rab jumlah. Sekarang mana fa'il dia? Tolong beritahu saya.
fa'il dia. Tanda dhammah bagi isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Dan huruf waw khusus bagi jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah. Sementara huruf alif khusus bagi isim musanna. Tolong komen, mana fa'il zahir dia? Mana fa'il zahir dia? Kecakapan kita bukan hanya mengenal saja, tapi ketika terjemah, kita juga kena padankan pada terjemahan kita dengan tambahan oleh. Kita kena padankan dengan tambahan oleh untuk fa'il. Zahir ataupun fa'il dhamir. Khusus bagi fi'il madhi dan fi'il amar. Fi'il mudhari' kita tak tambah oleh sebab biasanya fa'il kita letak di awal pada terjemahan. Fi'il madhi dan fi'il amar. Tambahan oleh itu sinonim pada terjemahan. Okey. Hari ini, sekarang saya mulai ini saya ingat saya nak kena tegakkan juga saya punya apa kamera ni sebab saya nampak saya boleh nak apa. Nanti saya cuba baringkan nanti akan datang. Sekarang ni tak boleh rebahkan, tak boleh di pusing kepada mendatar sebab nanti apa anda menonton kepala kena ngiring nanti. Jadi awal-awal saya kena setting, insya-Allah cuba lain masa nanti saya cuba. Okey. Kembali pada mana fa'il zahir dia? Fa'il zahir dia pada rabbu. Rabbu tu fa'il dia. Nampak? Rabbu. Pada mudhaf tu. Mudhaf tu adalah fa'il zahir dia. Dan ingatlah ketika telah menguji akan Ibrahim. Ibrahim akan Ibrahim itu maf'ulun bih. Rabbu oleh Tuhan. Itu fa'il dia. Rabbu oleh Tuhan. Hu-nya. Oleh Tuhannya. Oleh Tuhannya. Bikalimatin. Dengan beberapa kalimah. Dengan beberapa kalimah. Full stop, satu jumlah. Dan ingatlah ketika telah menguji akan Ibrahim oleh Tuhannya. Perlu sebut dia tak? Tak perlu sebut dia. Sebab dia di situ dalam ibtala dah merujuk kepada Rabbu. Dah ada fa'il dia. Maka dhamir mustatir jawazan tak diperlukan pada terjemahan. Dan ingatlah ketika telah menguji akan Ibrahim oleh Tuhannya. Bikalimatin dengan beberapa kalimah. Dengan beberapa kalimah. Kalimatin, beberapa kalimah. Tolong sebut. Kenapa sebut beberapa? Tolong bagi komen. Kenapa kalimatin saya sebut beberapa kalimah? Kenapa tak sebut dengan kalimah-kalimah? Kenapa sebut beberapa kalimah? Tolong komen. Ustaz ni soalan tak mencabar lah Ustaz. Soalan budak-budak lah, soalan darjah 1 lah Ustaz ni. Apalah. Bagilah soalan yang mencabar sikit Ustaz. Kenapa sebut beberapa? Tak apa, kita nak ulang ni sikit. Ada 43. Saya tak share sini. Kalimah, kenapa tak sebut dengan kalimah-kalimah? Tolong. Isim jamak muannas salim, masya-Allah. Patutlah saya tak tengok pada ni. Kalau pada ramai yang tak share saya punya page saya, Ustaz Muzakir. Jadi saya tak nampak punya jawapan dia. Saya kena buka saya punya saya kena buka. Tak nampak lah dia punya. Pada page ni tak ada jawapan dia. Saya kena buka saya punya handphone satu lagi. Jamak muannas salim. Baru nampak jawapan bertalu-talu ni. Okey. Saya masih dalam belajar untuk menggunakan page. Sebab dengan page ni boleh live, boleh buat video conference, VC, okay? Boleh buat video conference. Jadi saya nampak dan dia punya network dia lebih besar lagi. Saya nampak. Okey. Jamak muannas salim, barakallahu fikum. Masya-Allah. Baik. Alhamdulillah. Okey. Baik. Mana saya kena ada
kena tiga, ada 3 handphone untuk nak menyemak ni. Nak pasti nak kena share, nak semak pada perjalanan kelas. Masya Allah, dunia. Kalau daripada kamera sini saya tak nampak. Saya tak ada nampak jawapan apa yang anda berikan. Kalau nak interaktif memang tak boleh. Kena buka handphone satu lagi. Jadi 2 handphone, 3 handphone ni kena ada ni. Baik. Satu untuk kamera, satu untuk interaksi, satu untuk Quran. Baik, tak apa, 2 paling kurang kita ada. Okey. Ala kulli hal, kita buatlah apa yang kita terdaya hari ini. Yang penting anda dapat nilai tambah dan saya dapat nilai tambah. Bila saya mengajar, berarti saya akan menajamkan lagi ilmu saya, insya-Allah. Baik, kembali pada bincang kita. Kalimatin jamak muannas salim. Dalam sistem kita tambahan beberapa khas untuk jamak muannas salim. Untuk jamak muannas salim, tanda rafa' dengan baris dhammah. Dan special jamak muannas salim. Tanda nasab dia mansub dengan baris kasrah. Dia tak ada baris fathah, okey? Yang baris kasrah. Dan tanda jar juga baris kasrah. Dia berkongsi tanda. Jar dengan nasab berkongsi tanda. Jadi kalau jamak muannas salim baris bawah tu tak semesti jar tak semesti jar. Juga dia boleh maksud nasab. Ada juga satu isim bila baris fathah saja. Di jamak, sebahagian daripada jamak taksir dan jamak isim mufrad. Sebahagian daripada isim mufrad dan jamak taksir, nanti kita jumpa tanda jar dia baris fathah. Tanda nasab pun baris fathah. Itu juga kita punya. Jadi kenapa baris, tak semua baris fathah tu nasab, tak. Pada dasarnya ya memang nasab. Tapi ada juga yang pengganti baris jar, baris nasab dengan baris kasrah. Pengganti baris fathah adalah baris kasrah bagi hukum nasab. Itu khusus bagi jamak muannas salim. Baru nampak Kak Tun punya komen, Kak Tun. Terima kasih Kak Tun. Barakallah. Semoga Allah berikan kemudahan untuk saya, berikan kesihatan untuk saya untuk terus menyumbang. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang beri manfaat kepada manusia yang lain. Jadi kita nak jadi manusia yang terbaik, manusia yang baik, kita serahkan pada Allah. Tahap mana baik kita tu kita tak tahu, tapi kita kena berbuat sesuatu untuk memberi kebaikan kepada orang lain. InsyaAllah mudah-mudahan Allah nilai kerja kita sebagai ibadah. Allah nilai kerja kita sebagai ibadah. Amin ya Rabb. Baik, kembali pada perbincangan kita. Bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Nampak? Jamak muannas salim. Kita tahu cara terjemah, sebut beberapa. Tapi adakah dia hukum nasab atau hukum jar? Adakah dia nasab atau jar? Kita dah pasti jar sebab ada huruf jar B sebelah dia. Maka gara-gara huruf jar ni lah, kesan pada huruf jar, maka kalimatun asalnya dia berubah jadi kalimatin. Maka kalimatin jamak ni isim mu'rab, okey? Jamak muannas salim adalah isim mu'rab. Ingat 6 isim ni, saya selalu ulang. Isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. 3 isim ni dia mu'rab dengan harakat. Mu'rab dengan baris. Sementara isim asma'ul salim dan isim musanna dia mu'rab juga tapi dengan huruf. Hurufnya berbeza-beza. Itu huruf sebagai tanda i'rab dia. Huruf tanda i'rab dia. Baris dhammah, baris kasrah, baris fathah tu tanda i'rab dia. Okey. Hukum rafa' baris dhammah. Nasab baris fathah. Hukum i'rab tanda ada banyak tanda. Tergantung pada jenis-jenis isim. Jadi saya akan ulang-ulangkan nama-nama ini supaya anda terkesan, tertanam dalam ingatan anda semua, insya-Allah. Dan seterusnya, jumlah kedua, fa'atammahunna. Jumlah fi'liyah. Tadi jumlah fi'liyah juga. Tapi seluruh jumlah fi'liyah tadi, sekali, ibtala Ibrahim wa rabbuhu bi kalimatin, seluruh jumlah fi'liyah ni tadi, kedudukan i'rab dia, fi mahalli jar. Kedudukan i'rab dia, fi mahalli jarin. Dia mengambil tempat jar. Tahu sebab apa? Kenapa? Dia mengambil tempat jar. Ibtala fi'il madhi telah menguji. Ibrahima maf'ulun bi akan Ibrahim. Rabbu oleh
Tuhan, fa'il, hu-nya mudhaf ilaih, domir mabni, semua domir mabni. Fi mahalli jar ke domir ni? Kenapa fi mahalli jar? Bi dengan huruf jar, kalimatin beberapa kalimat. Isim. Dia sahih akhir, maka dia tanda jar di bawah, nampak? Okay. Yang kena fi mahalli yang mabni. Yang isim domir mabni. Kena fi mahalli jar sebab dia jadi mudhaf ilaih. Tapi soalan saya tadi, ibtala, jumlah fi'liyah ni semua kena fi mahalli jar. Tahu kenapa? Sebab apa? Murakab jari. Bikalimatin. Betul kata? Murakab jari. Soalan saya, kenapa fi'liyah ni fi mahalli jar? Ustaz, ni soal. Saya soal bukan saya nak jawapan daripada anda. Saya nak bagi jawapan dekat anda. Saya nak terangkan bahawa seluruh jumlah fi'liyah ni tadi fi mahalli jar kerana dia jadi mudhafun ilaihi kepada is. Fi mahalli jar. Kenapa? Kerana dia jadi mudhaf ilaihi kepada is. Is adalah zaraf ketika. Zaraf. Zaraf yang ada dalam Quran biasanya dia akan jadi mudhaf. Perhatikan, kalau kita jumpa biasa akan jadi mudhaf. Maka dia fi mahalli jar. Seluruh jumlah fi'liyah itu menjadi mudhaf ilaihi. Sebab mudhaf ilaihi ni ada dua jenis. Ada mudhaf ilaihi bentuk mufrad. Itu yang biasa kita jumpa. Kitabullahi, itu bentuk mufrad. Bentuk satu kalimah. Ada satu bentuk jumlah. Biasanya bentuk jumlah fi'liyah ni dalam bentuk bila mudhaf dia zaraf. Biasa kalau kita jumpa iza qila lahum. Qila lahum tu jumlah fi'liyah. Fi mahalli jar, dia mengambil tempat jar. Kenapa? Dia jadi mudhafun ilaihi kepada iza. Haisu, di mana-mana. Syi'tum, telah berkendak oleh kamu. Syi'tum, telah berkendak oleh kamu, jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il. Seluruh jumlah fi'liyah tersebut fi mahalli jar, dia mengambil tempat jar. Kenapa? Mudhafun ilaihi kepada haisu, zaraf. Yauma yunfahu fis sur. Yauma, pada hari. Yauma, nampak tak ada alif lam, tak ada tanwin. Yunfahu fis sur, ia ditiup pada sangkakala. Seluruh jumlah fi'liyah tu, mula fi'il mudhari', fi'il dan fa'il tu, murakab jari tu, seluruh jumlah tu fi mahalli jar. Kenapa? Dia jadi mudhafun ilaihi kepada yauma. Ingat, zaraf biasa dia akan jadi mudhaf, dan selepas mudhaf mesti ada mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaihi semuanya dalam bentuk jumlah. Ada dalam bentuk jumlah. Anda boleh buka Kitabul I'rab, I'rabul Quran, di sana dia akan jelaskan tentang jumlah. Tergantung pada jenis-jenis kitab I'rab. Ada dengan kitab I'rab dia fokus pada lafaz saja. I'rab lafaz saja. Ada tak ada I'rab jumlah. Tapi ada setengah kitab dia dengan I'rab jumlah sekaligus. Ada I'rab lafaz, ada I'rab jumlah, ada bayan, ada dengan saraf, ada juga dia perbahasan. Banyak versi. Dan kadang-kadang penulis I'rab ni kadang ada berbagai-bagai juga pandangan. Jangan kita terpancing dengan mereka. Ini kata ni tak ada. Biarkan. Penulis dia ada pandangan dia tersendiri. Dia ada pandangan sendiri. Dia kata yang hal, ada kata tamyiz, ada yang kata maf'ul bisani. Kadang-kadang berbagai-bagai punya pandangan. Itu jangan kita terkesan dengan biarkan perbahasan mereka. Itu pandangan penulis. Tapi yang penting anda banyakkan bacaan anda, banyakkan maklumat itu. Di situ anda akan dapat nilai tambah nanti insya-Allah. Bagi yang boleh baca kitab Arab yang terbaris, bagi baca kitab Arab gondol dalam surah Arab. Tapi kalau hal anda masih lagi baru 2 bulan belajar, takkan nak cerita dalam Arab. Kita baru 2 bulan. 2 bulan nak cerita. Kalau belajar bahasa Arab biasa 2 bulan, fi'il madhi, fi'il mudhari' pun masih tukar lagi. Kata madhi, hum kata kamu, kum kata mereka, antum kata anta, ana kata saya, anta, tukar-tukar semua. Ya. Saya tak tahu. Itu standard belajar, pengalaman saya tengok kawan-kawan belajar masih tukar 2 bulan apa nak. Tapi anda buka Quran, anda baca Quran, anda terjemah Quran, dan anda lazimi dengan pada lembaran Quran yang tidak ada sebarang nota. Quran sebenarnya tak ada sebarang terjemahan. Anda biasakan, insya-Allah. Banyak perkara yang terdapat luar biasa. Itu antara mukjizat Quran. Itulah antara mukjizat Quran yang anda rasakan nanti.
Anda tak boleh dengar cerita saya. Ustaz cakap, anda tempuh sendiri. Rasakan sendiri pengalaman anda. Baca sendiri. Anda rasakan nikmat Quran. Rasakanlah nikmat mukjizat Quran. Mukjizat Quran pada siapa yang tempuh sendiri. Jangan mimpilah anda rasakan kenikmatan dia dengan harap orang lain baca, tumpang dengar. Anda kena usaha sendiri. Kalau tak boleh baca Quran, baca, paksa diri untuk belajar, mengenal huruf, belajar. Kalau terjemah Quran boleh, masa 2 bulan kita boleh dapat selesai begini. Kalau membaca sekejap je. 1 hari boleh pandai baca lah. Tak susah mana. Sebab saya kata, belajar baca senang je. Kenal huruf, bunyikan dia. Jangan anda paksa, anda pelat. Anda paksa juga nak tuat, paksa nak gulung lidah pun. Itu perlukan latihan. Jangan itu. Itu masalah lidah. Lidah ni kita kena perlukan latihan. Masalah pelat. Orang Melayu pelat, memang pelat Melayu. Orang Cina dengan pelat Cina. Kita boleh paksa ke orang Cina nak boleh fasih cakap Melayu secara macam kita? Tak mungkin. Yang dah bertahun dah lebih dekat 70, malah sampai ke mati pun masih tak fasih cakap Melayu. Banyak bercampur dengan Melayu pun. Jadi masalah pelat, masalah lidah. Kena rawat, kena latih. Dan kita tak pelik juga kalau orang Cina yang duduk di Batu Pahat pandai cakap Jawa. Fasih Jawa dia. Sebab apa? Mereka bercampur dengan orang Jawa. Yang di Kuala Terengganu, macam mana cakap Terengganu, mu. Senang je tengok. Oh, sedap dia cakap. Orang Cina, boleh. Orang India, boleh di Kelantan. Tengok orang India cakap Kelantan. Masalah lidah, masalah yang boleh kita bentuk, boleh rawat. Perlukan masa sedikit. Tapi jangan kita terhenti dengan baca saja. Kita kena terus. Kita kena move. Terus dan terus dan terus. Kena tahu makna. Dan masa yang sama kita perbaiki. Dan saya sendiri pun masih baiki belajar tajwid. Masih lagi mahirkan tajwid saya juga. Bukan makna saya mesti dah pandai semua. Boleh tak? Kita kena belajar. Jadi kalau saya salah dalam baca tu wajar. Sebab saya pun pelajar. Baik. Hadirin yang saya hormati sekalian. Kembali kepada perbincangan kita tadi. 123. Okay? Fa'atammahunna, maka telah menyempurnakan oleh ia hunna akan sekaliannya. Fi'il atamma, fi'il madhi, telah menyempurnakan oleh ia fa'il dhamir mustatir jawazan, hunna akan sekaliannya maf'ulun bih. Okey, hunna tu dhamir baris muttasil. Apa nama dhamir hunna ni? Mana dhamir dia dan apa nama dia? Tolong komen sekarang. Saya perlukan komen. Dah lama tak sebut. Kalau kita dah belajar alif tasniah, waw jamaah, nun niswah, ya ta mutaharrik, ya mukhatabah. Itu semua dhamir muttasil yang ada dalam fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Ini dhamir muttasil juga, tapi di luar fi'il madhi, di luar fi'il amar, di luar fi'il mudhari'. Dia bersambung dengan isim yang jadi mudhafun ilaih, bersambung dengan huruf jar atau huruf inna dan sebagainya dan kawan-kawannya. Apa nama dhamir hunna ni? Tolong jawab. Huruf ha tu nama dia. Saya bagi clue lagi sikit. Huruf ha tu dhamir dia. Nun tu alamatun nisa, alamatun inas. Alamatul jam'i lil inas. Nun tu alamatul jam'i lil inas. Ha tu apa nama dhamir? Tolong komen. Apa nama dhamir ha tu? Apa nama dhamir? Ha, ghaib. Masya Allah. Hazrin. Nampak? Pada sini, Al-Qutul Hazrin. Sini pada page saya tak ada. Pada page tak ada. Kalau buka, pada handphone tak ada. Okay. Tak apalah. Apa cara pun kita akan ni. Okay. Sekarang saya nampak macam mana nak buat live VC. Okay. Kalau siapa yang nak buat VC nanti saya boleh apa? Saya boleh flower nanti untuk anda VC. Tapi kena beritahu siapa yang nak VC dengan saya ni. Tapi bukan hari ni. Hari ni tak boleh. Sebab hari ni kita ada masa kita ketat. Jam 10 nanti kita ada program di tempat lain. So, hari ni saya kembali kepada pinjangan kita. Ibtala. Telah menguji dia. Fa'atammahuna. Abna ha ghaib.
Nama dhamir tersebut ha ghaib, ain ke ain ya, ain wang ha ghaib Ruqayyah Saidin wa mai Yati Harun bermasuk. Waalaikumsalam. Azimah Abdullah muannas ghaib. Muannas ghaib. Fi'il mabni ghaib. Ha ghaib nama dia. Ha ghaib. Dia ada 3 dhamir yang muttasil ni yang bersambung dengan, kalau bersambung dengan isim dia jadi mudhaf ilaih. Kalau bersambung dengan huruf jar dia jadi majrur lah. Kalau bersambung dengan inna wa akhawatuha ke, kalau bersambung dengan fi'il dia akan jadi maf'ul bih. Okey. Ha ghaib pertama, kaf mukhatab dan ya mutakallim. Kaf ghaib, ha ghaib, kaf mukhatab dan ya mutakallim. Ni dhamir ni. Okey. Dhamir baris muttasil. Dhamir baris muttasil. Tapi kalau dhamir na kami kita tak masukkan di sini sebab dhamir kami ni dia masuk dhamir baris muttasil pun dia gitu. Rafa' muttasil pun dia na kami juga. Sama dia. Okey. Dhamir rafa', dhamir nasab dan dhamir jar pun sama kan. Na kan. Lepas tu kita dia special case. Kita tak masukkan. Ha ghaib. Okey. Okey. Baca ni. Fa atamma huna, maka telah menyempurnakan oleh ia akan sekaliannya. Kita terjemah. Huna akan sekaliannya. Huna tu mereka boleh. Huna di sini merujuk pada kalimat yang tadi. Atamma ada fi'il 4 huruf. Atamma ada fi'il 4 huruf. Atas wazan yang pertama. Wazan 4 huruf ada wazan pertama. Af'ala yuf'ilu. Pertama. Wazan kedua. Fa'ala yuf'ilu. Taf'ilan. Sekali masdar. Af'ala yuf'ilu if'alan. Dan wazan ketiga, fa'ala yufa'ilu fi'alan atau mufa'alatan. Itu masdar dia ada 2. Salah satu daripada 2 tu. Fi'alan atau mufa'alatan. Baik, ini 3 wazannya. Semasa atamma wazan yang pertama. Af'ala yuf'ilu. Atmama yutmimu asalnya. Atmama yutmimu. Fa fi'il huruf ta, ain fi'il huruf mim dan lam fi'il mim. Ta mim mim. Tamam. Sempurna. Kalau tamma sempurna, atamma telah menyempurnakan. Kenapa perlu tambah ma dan kan? Sebab dia fi'il 4 huruf. Biasa fi'il 4 huruf fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi. Cara terjemahan tambah imbuhan ma dan kan. Imbuhan ma dan kan pada terjemahan. Okey? Baik. Atamma maka telah menyempurnakan oleh ia akan sekaliannya. Fa'atammahunna. Selesai. Qala. Sesambung. Telah berkata oleh ia. Qala telah berkata oleh ia. Qala telah berkata oleh ia. Apa yang dikatakan? Maqulul qaul. Bermula daripada inni ja'iluka linnasi imaman. Satu jumlah fi'liyah. Satu jumlah ismiyah, sorry. Ini sesungguhnya ni aku. Ya mutakalim. Nampak? Ya mutakalim bersambung dengan huruf inna. Ya mutakalim bersambung dengan huruf inna. Sesungguhnya aku, ini asalnya mubtada, ana ja'iluka. Aku adalah yang menjadikan asalnya. Tapi bila mubtada dimasuki oleh huruf inna, maka mubtada berubah nama menjadi isim inna. Daripada ana berubah jadi inni. Ana dhamir munfasil jadi mubtada. Oleh kerana dia jadi isim inna, dia bertukar dari dhamir munfasil bertukar jadi dhamir muttasil. Munfasil berpisah, muttasil bersambung. Dia bersambung dengan huruf inna. Sesungguhnya aku. Pada terjemahan sama aku. Ana berpisah. Ya tu mutakallim dhamir bersambung, dhamir mutakallim dhamir bersambung. Ini sesungguhnya aku ja'ilu. Khabar bagi isim inna. Khabar inna jadi kita teman. Pada khabar mufrad tambah adalah. Sesungguhnya aku ja'ilu adalah yang menjadikan. Yang menjadikan. Kenapa tambah yang? Sebab ja'ilu adalah wazan isim fa'il. Ja'ilu adalah wazan isim fa'il. Yang menjadikan. Tidak bentuk mufrad. Kalau jamak dia, ja'iluna, orang-orang yang menjadikan. Kalau musanna dia, ja'ilani atau ja'ilaini. Itu muzakkar. Bagi muannas tambahkan ta marbuta. Ja'ilatun. Musanna, ja'ilatani atau ja'ilataini. Jamak dia ja'ilatun, kalau rafa' ja'ilatin, kalau nasab dan jar. Itu saya sengaja buat 2 wajah. Kan? Wazan isim fa'il. Ingat isim fa'il
Bila anda kenal isim fa'il, jangan bukan hanya boleh kadar boleh terjemah saja, tapi anda kena ambil kira juga. Isim fa'il dia bekerja seperti fi'il. Kita tengok sebentar lagi. Pada terjemahan, sesungguhnya aku adalah yang menjadikan. Asalnya ja'ilun. Kenapa tadi ja'ilu? Tak ada tanwin. Tolong komen. Sekarang saya nak tengok jawapannya. Saya seorang cakap, saya nak tahu juga. Kenapa dia ja'ilun jadi ja'ilu tu? Dia asal nakirah tu. Kenapa dia ja'ilun jadi ja'ilu? Tolong komen. Saya nak tengok. Ghaib. Kaf mukhatab. Maimunah binti Abdullah. Bukan ha mukhatab. Kaf mukhatab. Ya mutakalim. Bukan ha ghaib, ha mukhatab, tak. Ha ghaib, ha untuk ghaib saja. Ha untuk pihak ketiga. Ghaib tu mana? Pihak ketiga. Mukhatab, kaf mukhatab untuk ganti nama kedua. Ka engkau, kuma engkau berdua, kum kamu. Ki engkau perempuan, kuma engkau berdua perempuan, kunna kamu perempuan. Ni Haris, ni Hasan, Masya Allah. Ni Haris ada di mana ni Haris? Ni Haris ada di, masih lagi di Bogor, di Malang, atau dah balik ke Thailand? Nampak di sini tak ada. Ni Haris kena share kena like Ustaz punya page. Ni Haris. Apa yang tak like saya punya page, saya tak nampak saya punya anda berkomunikasi dengan saya. Kepada yang menonton, kalau anda nak saya detect, saya kesan awak anda nak berkomunikasi dengan saya dalam page saya, anda kena like saya punya page baru dapat berkomunikasi. Kalau tidak, tak boleh berkomunikasi. Ya, Masya Allah, mudhaf, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ayat berapa Ustaz Hartini Ibrahim? Ayat 124. Ayat 124 surah Baqarah. Masih malang Haris, Masya Allah. Ustaz Khairuddin. Ya. Ni Haris ni anak Ustaz Hasan. Masya Allah. Masih ada sekarang. Dia ada di Malang. Belajar sana? Dia belajar sana. Ni Haris ni Hasan. Alhamdulillah. Oh. Masih kecil tu ingat. Ni Haris kisah dengan Abi Haris. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey. Kak Tun mudhaf. Rokiah Haji Saidin mudhaf. Ya, Azimah Abdullah, Rin Hasan, Masya-Allah. Esah muda. Rohana Ana sempat. Ya. Mudhaf. Asal ja'ilun. Oleh kerana dia jadi mudhaf, kena ja'il. Tanwin kena buang. Okey, kena gugurkan tanwin tu. Ja'ilu. Asal nakirah, dia bertukar jadi makrifah. Kenapa? Kerana mudhafun ilaihi dia adalah isim makrifah. Hum tu. Ka tu, dhamir tu. Semua dhamir adalah isim makrifah. Maka seluruh mudhaf yang asal nakirah bertukar jadi makrifah kerana mudhaf ilaihi dia adalah isim makrifah. Okay. Kerana mudhaf ilaihi dia isim makrifah. Tapi kalau mudhaf ilaihi dia isim nakirah, maka mudhaf tu akan turut jadi nakirah, kekal nakirah. Okay? Dia kekal nakirah, dia tak berubah. Asal mudhaf adalah nakirah, maka mudhaf ilaihi itulah yang memakrifahkan dia. Kalau mudhaf ilaihi itu makrifah, tapi kalau mudhaf ilaihi itu juga nakirah, maka dia kekal nakirah. Contoh, kullu syai'in. Dia nakirah, mudhaf ilaihi dia. Maka mudhaf tetap kekal nakirah. Okay? Ja'iluka linnas adalah yang menjadikan, boleh tambahkan, menjadikan akan engkau boleh, menjadikan engkau boleh tak? Linnas, bagi manusia, imama. Akan imam. Dua kali akan. Ka akan engkau. Kenapa mudhaf ilaihi boleh tambahkan Ustaz? Kalau mudhaf dia isim fa'il, dengar betul-betul, tolong buat nota, tolong komen. Tolong buat nota. Kalau mudhaf dia isim fa'il, dengar baik-baik. Kalau mudhaf dia isim fa'il, maka mudhaf ilaihi dia pada terjemahan boleh tambahkan. Pada terjemahan boleh tambahkan. Pada mudhaf ilaihi bagi isim fa'il boleh tambahkan pada terjemahan. Okey. Adalah yang menjadikan akan engkau li bagi an-nasi manusia. Asalnya an-nasu. Kenapa berubah jadi an-nasi? Gara-gara li huruf jar. Gara-gara huruf jar maka terkesan an-nasu berubah jadi an-nasi.
Okey. Sebab ni an-nas jamak taksir. Okey. Bagi manusia, imaman akan ketua. Dia maf'ulun bih tsani. Dulu saya terjemah sebagai ketua. Sedap betul terjemah dia. Betul masuk tu. Tapi bila masuk sistem, dalam sistem kalau tambah sebagai, dia merujuk kepada hal. Sedangkan dalam i'rab, imamah ni bukan hal. Dia menjadi maf'ulun bih tsani. Kenapa ada maf'ul bih tsani? Mana ada isim, mana fi'il? Tak ada fi'il pun. Bermula daripada ini, sesungguhnya aku jumlah ismiah ni. Ja'ilu kalinnas. Ja'ilu isim fa'il, kerja dia seperti fi'il. Ja'ilu isim fa'il, kerja seperti fi'il. Sebagaimana ja'ala fi'il madhi, atau fi'il ya ja'alu fi'il mudhari', atau ja'altum ja'alna tu, dia ada maf'ulun bih. Dia ada dua maf'ulun bih. Yang kedua-dua maf'ulun bih itu asalnya, kedua-dua maf'ulun bih itu asalnya adalah mubtada' khabar. Masya-Allah. Ini perbahasan yang agak sikit saya keluar sikit dari cerita. Asal jumlah ismiyah mubtada' khabar, bila dimasuki oleh ja'ala, mubtada' khabar itu berubah jadi maf'ul. Yang mubtada' berubah jadi maf'ul, yang khabar jadi maf'ul bih tsani. Kita namakan ni kumpulan ja'ala ni. Ja'ala ke isim fa'il kan, dia di bawah kumpulan zanna wa akhawatuha. Zanna dan kawan-kawannya. Zanna ni dia ada kumpulan dia. Kumpulan dia antara yang biasa kita jumpa dalam Quran, ja'ala dengan ittakhadha ni. Ni dua fi'il ni biasa kita jumpa. Bila jumpa dua fi'il ni, dia akan ada dua maf'ul biasanya. Ada dua maf'ul. Kadang-kadang ada juga satu maf'ul, tapi biasa dia ada dua maf'ul. Maf'ul pertama kita nama maf'ul bih, dan maf'ul kedua maf'ul bih tsani. Maf'ul bih kedua. Okey. Jadi begitu saya mulai ke belakang ini saya tak terjemahkan imaman sebagai ketua, sebagai imam tak. Akan ketua. Sebab saya nak masuk tambahan akan tu adalah tagline, adalah kata kunci untuk maf'ulun bih. Untuk maf'ulun bih. Walaupun tak ada fa'il, tapi ja'ilun tu isim fa'il. Itu penting saya. Kita bukan hanya belajar wazan fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Itu tak, itu bukan wazan saja. Tapi dia punya tasrif yang lain tu, isim fa'il dia macam mana, isim maf'ul mana. Sebab bila kena isim fa'il, kerja dia macam fi'il. Ada maf'ulun bih, ada fa'il dan ada maf'ulun bih. Dan juga isim maf'ul juga kerja dia macam fi'il. Ada naibul fa'il. Isim maf'ul pun ada naibul fa'il juga. Masya-Allah. Okey. Macam mana apa jawapan dia? Nak tunggu bercakap Arab boleh baru tahu ni. Kita ke buka Quran. Kita hari-hari baca Quran. Kita buka Quran, kita dapat jawapan dia nanti insya-Allah. Jika mudhaf adalah isim fa'il, maka pada terjemahan boleh ditambah akan pada mudhafun ilaihi. Masya-Allah. Terima kasih Azrin. Betul. Saya perlukan nota-nota begini supaya anda dan kawan-kawan yang membaca pun dapat support. Sesuatu yang kita pandang kerap, kita dengar kerap, kita sebut kerap, dia akan lebih mudah melekat. Percayalah. Sebab itu Quran kita nampak ayat yang berulang-ulang. Ayat yang kita akan baca, kenapa kita kuatkan bacaan kita? Kita akan dengar apa yang kita baca. Kita ulang dengar, ulang sebut, ulang dan ulang, dia akan memberi kesan pada ingatan anda. Dia akan memberi kesan pada pada hafalan anda. Masya-Allah. Itulah kenapa saya ulang. Kenapa baca kuat. Penting tu. Penting sangat. Dan saya nak anda komen tu bukan saya nak ramai follower. Bukan dah. Betul Ustaz? Ustaz dia gelap. Bukan. Saya bukan nak tak ada apa pun. Tak ada untung pun. Kalau ada keluar RM100 keluar, RM50 keluar daripada handphone ni lain lah cerita sekali like kan. Tak ada pun. Ini anda dapat nikmat. Kawan-kawan lain pun dapat nikmat juga. Anda catat, tulis. Kalau silap pun saya boleh tolong betulkan. Bukan. Saya nampak. Kita belajar. Nama pun belajar. Kita tak boleh interaktif secara berdepanan. Kita interaktif secara bentuk tulisan. Tak apa. Tak gitu Ustaz? Baik. Saya sekarang masa berapa ya? 8.30 Ustaz? Dekat 8.24. Sekejap masa. Satu ayat pun tak habis lagi ni. Tak apa. Habis hari ni anda akan pas mic pada anda. Okay? Saya sambung sikit lagi. Ja'ilu kalinnas. Jumlah seterusnya. Qala. Telah berkata fi'il madhi oleh ia fa'il. Satu jumlah.
Dah cukup dah. Mana maf'ul bih dah? Maqulul qaul tu. Wa min zurriyati, dan daripada keturunanku. Tu. Ni maqulul qaul dia. Dan daripada keturunanku. Jawab pada siapa kata ni? Ibrahim kata. Alaihissalam. Qala, telah berfirman oleh Allah. Qala, telah berkata oleh ia. Apa yang Allah ucapkan? Maqulul qaul bermula daripada la yanalu ahdi zalimin. La, tidak. Yanalu, ia capai. Yanalu, ia capai. Fi'il mudhari'. Yanalu fi'il mudhari' maklum, dan dalam dia ada dhamir mustatir jawazan. Dalam dia ada dhamir mustatir jawazan. Berarti ada fa'il zahir. Biasanya ada fa'il zahir. Dan fa'il mestilah hukum rafa'. Apa tanda rafa'? Dhammah. Dhammah ada yang zahirah. Kalau banyakkan isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Ada yang isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Tetapi sebahagian isim mufrad, sebahagian jamak taksir, ada juga yang tanda rafa' dengan dhammah. Tapi bukan zahirah, dhammah muqaddarah. Bila dia isim mu'tal akhir, isim yang ada huruf illah. Dua isim yang ada huruf illah, isim maksur yang huruf illah di huruf alif, atau isim mangkus yang huruf illah di huruf ya. Itu saya. Jadi di sini ja'ilu ahdi. Asalnya ahdu. Kenapa jadi ahdi? Kerana nak meraihkan. Limunasabah. Kerana nak meraihkan ya mutakallim tu. Ada mudhaf lain dia ya mutakallim. Ahdi tu mudhaf. Ya tu ya mutakallim. Maka asal ahdu berubah jadi ahdi. Kenapa? Dan nak menyesuaikan. Macam mana nak i'rab ni? I'rab ni special sikit. Cara i'rab ahdi, ahdu dia fa'il. Marfu' wa alamatu raf'i dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya mutakallim. Dhammatun muqaddaratun ala ya mutakallim. Tolong jawab Ustaz. Tolong jawab telefon. Sabar nak. Baik. La yanalu, tidak ia capai oleh perjanjianku, fa'il. Oleh perjanjianku az-zalimin, akan orang-orang yang zalim. Ini maf'ul bih. Jangan sebut PA Ustaz. Baik. Sampai kesalaman apa dia? Saya nak call semula nanti lepas kelas. La yanalu, tidak ia mencapai ahdi oleh perjanjianku az-zalimina, akan orang-orang yang zalim. Akan orang-orang yang zalim. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih, hukum nasab bari atas. Mansub bari atas. Ya. Cuma ada sebahagian isim yang tanda nasab bari atas daripada isim mufrad dan jamak taksir saja. Tapi bagi jamak muannas salim bari bawah. Okey. Special pada jamak muannas salim, tanda nasab baris bawah. Kalau jadi maf'ulun bih. Tapi kalau jamak muzakkar salim, isim musanna, tanda nasab dengan huruf ya. Lepas itu az-zalimina dengan ya tu. Pada terjemahan jangan lupa tambahkan akan orang-orang yang zalim. Ini pada isim musanna dan jamak muzakkar salim. Isim musanna dan jamak muzakkar salim. Apakah tanda bagi asmaul khamsah? Tolong komen. Siapa tahu? Tanda bagi nasab, tanda mansub bagi asmaul khamsah. Tolong komen. Siapa tahu? 10 saat dari sekarang. Ada 69 menonton sekarang ni. Saya nak tengok. Kalau tahu, kalau tak tahu tak apa. Tak kisah pun. Nak bagi hadiah apa? Tak boleh bagi hadiah pun. Apa tanda nasab? Tanda mansub bagi isim asmaul khamsah. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. 5 isim ni. Abu, bapa, aku, saudara, lelaki, hamu, mertua, famu, fu, mulut, zu yang mempunyai. Semua isim ni bila jadi mudhaf, dia ada tambahan huruf. Huruf-huruf itu adalah tanda bagi
dhammah muqaddarah istilah untuk huruf illah. Isim maksur, isim manqus. Bagus. Saja mana? Alif, masya-Allah. Hazrin. Nasyanas, masya-Allah. Anak murid saya Yahya ni, masya-Allah. Alif. Hafizah Yahya. Alif. Masya Rin Hasan. Alif. Maimunah. Wow. Wow. Itu wow. Wow, huruf wow. Bukan. Wow tu rafa' kan? Alif anda nasab. Huruf alif Azaria. Betul. Razali Harun, betul. Razali Harun kan? Ya, masya-Allah. Assalamualaikum. Alif. Ustaz Akhiruddin bagi salam. Masya-Allah. Alif Azimah Hati, masya-Allah. Oh, Haji Hartini, betul. Okey. Alif, ya Umi. Alif, waw, ya, betul Umi. Itu 3 tanda. Waw untuk rafa', ya untuk jar dan alif untuk nasab. Bagi asmaul khamsah. Bagus. Mansub bagi asmaul khamsah adalah bil bil alif. Okey, betul. Masya-Allah. Terima kasih semua. Betul jawapan anda. Interaksi dengan bentuk tulisan, bentuk komen tak boleh nampak pada page saya, kena buka handphone juga. Baik, kembali pada perbincangan kita. Selesai ayat 124. 125 panjang. Untuk hari ini saya tak boleh selesai. So saya simpan perbincangan ni. Saya nak bagi ruang pada Ustaz Khairuddin. Tak ni. Boleh Ustaz? Sekarang pun masa pun dah masuk. Ngam, 8.30. Okey. 9. Saya bagi setengah jam untuk Ustaz Khairuddin berinteraksi dengan anda semua. Jadi dengan hormat, silakan Ustaz Khairuddin, mohon beri nasihat. Ada sebahagian kita ni, Ustaz lupalah Ustaz. Mana dah ingat ni lupa lagi Ustaz. Itu antara alasan, antara keluhan-keluhan yang biasa saya dengar, yang biasa kita jumpa. Macam mana belajar ni Ustaz? Kita nak cakap Arab ni Ustaz. InsyaAllah Ustaz Khairuddin boleh. Ustaz Khairuddin, terus terang saya katakan, beliau memang mahir dalam membentuk, melahirkan pelajar-pelajar yang boleh bertutur bahasa Arab dengan fasih. InsyaAllah ini yang, InsyaAllah ini realiti saya. Realiti, bukan nak pong. Okay. InsyaAllah Ustaz Khairuddin. Ustaz, sini. Sila, hantar duduk sini. Pakai mic. Okey, saya jemput Al-Fadhil Ustaz Khairuddin untuk sempurnakan tugas Ustaz. Tafadhal masykur. Masya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muzakkir Turau di atas ruang dan peluang yang diberi kepada saya untuk sama-sama kita berkongsi fadilat, kelebihan ilmu harfiah yang telah diperjuangkan oleh beliau sejak 30 tahun yang lepas. Jadi banyaklah perkembangan yang diperolehi, ya, dikecapi oleh Ustaz Muzakkir, menunjukkan bahawa ilmu ini adalah ilmu yang baik, yang boleh kita pelajari, yang boleh kita tingkatkan potensi kita. Dan juga alhamdulillah pada hari ini juga pertemuan sahabat-sahabat, ya, Ustaz Razali daripada Kubu Gajah, masya-Allah. Ini berjumpa di medan Ustaz Muzakkir, ya. Saya pun tengah nak belajarlah macam mana kaedah-kaedah. Ini satu ruang yang baik untuk kita teroka supaya kita dapat bergerak dengan lebih jauh lagi. Dan juga Ustaz Haris, ya. Ustaz Haris Hasan. Masya-Allah. Jadi untuk makluman kita bersama, ya, di Malang, Indonesia, masya-Allah, masya-Allah, tabarakallah. Global, ya. Apa nama dia? Dunia tanpa sepadan. Ustaz Heri.
Ustaz Hairi. Ustaz Hairi Pening ada. Hairi Pening mana? Masya Allah. Ni Ustaz Hairi ni, okay, hari ni kita santai lah. Ustaz Arif Ayub ada. Ustaz Arif ada. Masya Allah. Kaifa haluka ya Ustaz? Ustaz Arif, guru saya dalam baca Quran. Beliau adalah hafiz. Ya. Ustaz Khairi, masa saya sampai di Kuala Pilah, dia pun antara masa tu dah abang besar lah. Ya. Kita mesti adik-adik lagi. Jadi dia pun banyak memberi tunjuk ajar, Masya Allah. Ya. Tapi sekarang semua dah gang-gang tua dah. Bila sampai semua dah beruban. Itu kisah silam ya. Tapi Haris ni, masa saya kenal dia tahun 2003, 2004 ketika berkhidmat di Baitul Ihsan di Ceras. Beliau tu anak-anak lagi. Kadang-kadang Ustaz Hasan datang selepas kalau pagi tu main bola baca Quran, mengajar Quran dan sebagainya, petang dia main bola, dia akan bawa Haris ni dalam motor. Dia pun duduk. Masya Allah. Sekarang dah jadi ustaz di Malang. Masya Allah, tabarakallah. Jadi alhamdulillah ya, pada bagi saya lah ya, satu pertemuan yang tak pernah dijangka kita dapat bertemu dalam ruang ini ya, subhanallah. Jadi inilah Allah yang Allah beri kepada kita, dan masya-Allah Ustaz Muzakir menggunakannya sebagai peluang untuk kita menyebarluaskan ilmu harfiah. Jadi saya di sini taklah nak mengajar, tapi kalau ada persoalan boleh kita bincangkan bersama. Lebih kepada motivasi harfiah, kenapa kita perlu meneruskan harfiah, belajar dan mengajarkannya. Jadi kalau kita lihat kepelbagaian peringkat usia dan dimensi, bagi saya tuan-tuan ni menggambarkan dimensi yang berbeza ya. Kalau kita lihat contohnya Ustaz Haris daripada Patani, dulu kita berkenalan di Ceras. Sekarang beliau belajar di Malang pula, Masya Allah. Kemudian Ustaz Khairi duduk di Pulau Pinang kan. Kemudian juga mempunyai kelas-kelas. Ustaz Arif di Kelantan, Masya Allah. Ya, mungkin Ustaz Arif pun boleh bagi tutorial macam mana cara baca Al-Quran yang baik, yang bagus, yang sebenarnya tuan-tuan sebenarnya dalam kehidupan saya ni memberikan sedikit ataupun satu juzuk pengaruh dalam kehidupan saya. Contohnya dari segi bacaan Quran, dari segi penulisan Arab, tulisan Jawi, ya, khat. Dalam tempoh berpuluh-puluh tahun, pengaruh itu memberi kesan kepada kita. The end result dia, an-natijah an-nihaiyah. Kemudian siapa lagi? Ustaz Razali, Masya Allah ya, seorang pejuang tegar lah dalam bidang harfiah dari sudut pembelajaran ya. Dia akan pergi setiap kelas-kelas yang menawarkan peluang untuk mempelajari bahasa Arab. Sangat konsisten, sangat berdisiplin, Masya Allah. Kalau boleh beliau kongsikan juga pengalamannya, penemuannya ya. Dan bagaimana sebenarnya harfiah ni kita berdoa satu hari kita dapat streamline, kita dapat tulis, kita dapat silibuskan dengan baik dengan menggunakan teknologi dan sebagainya. Kemudian kita jadikan harfiah ini satu ilmu yang dipelajari oleh anak-anak kita di sekolah rendah, jadikan dia sebagai satu silibus. Sebab ia telah terbukti. Cuma sekarang ni kita belum ada lagi the right time and the right person ya. Kita tak jumpa lagi orang yang betul di tempat yang betul yang boleh melonjakkan harfiah. Tapi insya-Allah bunga-bunganya dah ada. Kalau kita tuan-tuan pergi ke Kuantan ni, di Kelantan tu dah lama lah ya. Tulisan mereka menggunakan tulisan Jawi di papan-papan iklan, menunjukkan kesedaran kepada bahasa Arab, kesedaran kepada Jawi, kesedaran kepada Islam itu semakin meningkat. Jadi saya yakin bahawa ini adalah
muqaddimah-muqaddimah, persiapan-persiapan yang Allah sediakan untuk kita. Satu masa nanti, apabila kita telah terbukti kejayaan ilmu harfiah ini, dan ramai pelajar-pelajar ilmu harfiah ini juga terdiri daripada bekas pembuat dasar. Bukan pembuat dasar, sebab pembuat dasar ni dia sibuk kan, policy maker ni dia sibuk bekerja dan sebagainya. Jadi ramai yang belajar harfiah ni pencen kerja kerajaan dan sebagainya. Mereka pernah membuat dasar, dan mereka sebenarnya mempunyai pengaruh juga kepada pembuat dasar sekarang ni kan. Jadi mungkin insya-Allah satu ketika nanti harfiah ini dapat kita kemukakan. Kalau katakan harfiah ini tidak ada silibus, kita duduk kan sebagai satu badan, kita buat silibus yang baik, yang menempati pelajaran daripada tadika, mungkin tadika tu apa bentuk dia, kemudian darjah 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Seterusnya bila belajar sekolah menengah, mereka dah boleh meningkat, boleh mengkhususkan pada perkara-perkara yang lebih khusus, yang lebih kritikal, yang lebih rumit. Dan ini perkara yang saya sangat yakin boleh berjaya, sebab saya pun ada pengalaman sikit mengajar di sekolah dan memang apabila kita terapkan ilmu harfiah kepada pelajar-pelajar, mereka sangat cepat menguasainya. Kerana ilmu harfiah ini dia terus memberikan kita logik. Contohnya bila kita terjemahkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka akan dikau. Kita sebutlah ka tu perkataan yang kita gunakan untuk kaifa haluka, ma ismuka. Jadi bila kita ulang lagi dan lagi kaitan ka itu kepada awak, engkau, maka orang tak akan lupa insya-Allah. Kemudian na'budu, kita kaitkan dengan kata dasar dia, iaitu abadah. Abadah ni kan, siapa yang tak pernah guna perkataan abadah? Abadah ni ada dalam perkataan abdu, ada dalam perkataan ibad, ada perkataan abid yang orang gunakan sebagai nama, dan ada dalam perkataan ibadah. Siapa yang tak tahu ibadah? Jadi apabila kita kaitkan abadah dengan ibadah dan na'budu itu, kita beritahu maksudnya kami na'budu, kami beribadah, kami menyembah, kan? InsyaAllah tanpa, dia tidak memerlukan proses yang rumit, seperti algebra ke, ataupun matematik nak kena tendang x, tarik y, kan, pusing sana pusing sini, kan. Lepas tu walaupun guru algebra ni dia pandai algebra, tapi kalau dia tinggal algebra, dia kena reverse balik, betul tak? Kalau katakan tahun ni dia tak kena mengajar algebra, nak kena study balik. Sebab apa? Algebra itu dia complicated. Dia bukan satu benda yang natural. Maksudnya dia extraordinary, dia sangat rumit, bukan maksudnya tak normal, Tapi adapun harfiah ni, dia berjalan secara semula jadi. Kita baca Quran, kita akan saya ingat lagi Ustaz Arif, pengalaman dia kan. Dia belajar beliau ni seorang yang bacaannya begitu sedap sekali. Sampai kan ada orang yang datang tak kenal dia. Dia kata, dia ni mesti terror bahasa Arab kan? Nampak? Jadi hebatnya Quran tu kan. Tapi masa Ustaz Arif tak faham Quran lagi kan, sebab dia baru masuk. Tapi sebabkan dia dah hafal Quran 30 juzuk, dia cepat dia mempelajari kaedah harfiah, dan dia cerita, tak tahulah sama ada dia ingat tak ingat, tapi saya ingat lagi dia kata, ana lepas belajar harfiah ni, bila ana baca Quran ana boleh faham, dan bila ana dengar orang baca pun ana boleh kaitkan cerita tu. Nampak connection dia. Jadi tak timbul masalah belajar ilmu harfiah ni. Saya dah belajar harfiah ni 5 tahun Ustaz, tak faham-faham, tak ada. Orang belajar harfiah 3 bulan boleh faham dah. Dia dah boleh dapat connection. Kalau dia rajin, dia boleh faham doa, dia boleh faham ayat-ayat yang ringkas. Ada pun orang yang belajar bahasa Arab, semata-mata bahasa Arab, ramai. Saya dah belajar bahasa Arab 3 tahun. Saya ikut kursus ni, tak faham-faham Ustaz. Itu biasa. Dan orang yang belajar sekejap, keluar pun biasa.
Ya. Orang yang masuk universiti diberi pilihan bahasa-bahasa, dia sanggup ambil bahasa Perancis, bahasa Mandarin. Kenapa? Takut ambil bahasa Arab. Bahasa Arab ni menggambarkan satu fobia. Mungkin masa kecil. Masa kecil tu dia belajar Quran tak menyeronokkan ke, ataupun masa sekolah rendah guru bahasa Arab dia garang. Jadi dia associate bahasa Arab tu dengan benda yang susah. Tapi pengalaman kita orang yang belajar harfiah ni, tak ada yang dia belajar dia semakin susah. Sebab siapa sahaja boleh belajar harfiah. Kanak-kanak boleh, orang dewasa boleh, pelajar universiti, pelajar pondok. Sebab dia punya konteks dia tu logik dan segera. Contoh perkataan na'budu tadi. Kalau kita tak tahu perkataan na'budu, kita boleh kaitkan dengan kata dasar dia ibadah. Okey, kita dah faham dah. Maksudnya na'budu, kami beribadah. Itu dari sudut kata dasar. Kemudian kita boleh terangkan na'budu itu adalah fi'il mudhari'. Kata dasar dia abada ya'budu. Tambah nun jadi na'budu. Dah tahu dah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni bagi orang yang belajar harfiah, masya-Allah, sekejap dia boleh faham konsep. Sebab apa? Kita bagi contoh fi'il madhi, fi'il mudhari'. Dan terjemahan harfiah ini menepati ciri-ciri fi'il. Kan? Apa menepati ciri-ciri fi'il? Apabila fi'il madhi kita terjemahkan telah. Ya. Telah beriman oleh mereka. Dan pembuat dia kita sebut oleh. Kan? Siapa yang beriman? Mereka beriman. Jadi telah beriman oleh mereka. Jadi jelas. Kalau amanu tu kan, dijelaskan masanya dan dijelaskan pembuatnya. Semalam saya sembang dengan Ustaz Abdul Halim Al-Khattain yang masya-Allah juga ketika saya sampai di Kuala Pilah, dia dah abang besar lah. Jadi saya Abdul Halim Al-Khattain ni dia boleh berbahasa Thai, memang dia boleh, memang orang Thai lah. Mungkin Haris pun boleh komen ya. Saya tanya, boleh tak bahasa Thai ni kita buat harfiah? Dia kata tak boleh. Sebab bahasa Thai ni dia tak ada nak menceritakan telah tu tak ada. Kan? Kalau dah tu boleh lah. Macam makan dah, kin kau liao, kan? Dah makan nasi, kan? Tapi tak boleh kita nak letakkan telah untuk menunjukkan ni fi'il madhi, past, tak boleh. Perkataan yang pun tak ada. Kan? Kalau yang ni kita boleh tahu lah, bahasa Mandarin pun dia tak kata, dia tak guna yang. Bahasa Inggeris pun tak pakai yang, kan? Dia terus big house, rumah besar, kan? Dia tak kata rumah yang besar. Big that house. Apa macamnya? House that big, rumah yang besar, tak. Kan? Jadi banyak rupanya bahasa Melayu ni dia hikmatun ilahiyah, hikmatun balighah, di mana bahasa Melayu ni boleh kita letakkan kaedah-kaedah yang membantu kita memahami harfiah Al-Quran. Mungkin saya boleh kongsikan, ini perkongsian. Saya kalau dah bercakap tak tidak berhenti, jadi Ustaz kena ingatkanlah ya. Saya cakap tak apa. Iaitu apabila saya belajar harfiatul Quran, jadi saya lihat bahawa Quran itu satu benda yang organik, yang living things. Living things daripada sudut konteks lah, bukan living things macam burung yang terbang, ikan yang berenang tu, bukan. Maksudnya dia adalah benda yang organik tu, maksudnya dia boleh berubah daripada fi'il madhi kepada fi'il mudhari' kepada amar, daripada abada jadi ya'budu jadi fi'il amar, u'bud, la ta'bud dan sebagainya. Maka bila saya baca Quran, saya dapat rasakan hayawiyah, ataupun bahawa Quran ni satu benda yang segar, benda yang boleh kita explore. Jadi kalau bahasa Arab Quran ni tidak segar, masakan Quran ini boleh kekal 1400 tahun dibaca sejak zaman Nabi hingga zaman sekarang dengan bentuknya yang tidak berubah, ya. Inilah kemukjizatan Al-Quran. Yang mana Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan memeliharanya. Jadi kemukjizatan Al-Quran itu terpancar, termanifestasi bila kita dapat memahaminya. Ya, bila kita dapat menghayati maknanya, dan harfiah itu membantu kita memahami maknanya. Dan juga bukan saja makna, tetapi juga
sudut-sudut nahu, sorof dan sebagainya. Jadi berkaitan dengan kisah saya ni, pengalaman lah ya, iaitu apabila saya mengharfiahkan Al-Quran, mampu mengharfiahkan Al-Quran, saya juga menggunakan keadaan yang sama untuk bahasa-bahasa lain. Ya, pertama bahasa Arab lah. Jadi ba'dama ta'allamtu harfiyyat al-Quran, hawaltu an adrus al-lughat al-arabiyyah باستخدام الأسلوب الذي تعلمته من الحرفية حيث عندما أحفظ المفردات والجمل العربية عندما تيقنت بأن الكلمات التي أحفظها من القرآن أستطيع أن أحفظها في الجمل العربية. Maksudnya, bila kita boleh menterjemahkan ayat-ayat Al-Quran, boleh tak kita terjemahkan perbualan bahasa Arab? Mestilah boleh. Betul tak? Ana uridu an azhaba ila suq li ashtariya ba'd al-fawakih wal khadrawat. Bunyi macam susah kan? Tapi sebenarnya cuba kita harfiahkan. Ana urid, saya hendak, an ashtari, membeli. An tu macam tu lah, I want to buy. Nampak justifikasi ataupun kias yang boleh kita lakukan. Bila kita dah boleh menterjemahkan Quran, kita pun aplikasikan dalam perbualan bahasa Arab. Jadi orang kata bahasa Arab susah. Quran senang ke susah? Ada orang boleh hafal 30 juzuk Quran. Ustaz Arif boleh hafal 30 juzuk Al-Quran. Takkan tak boleh hafal satu ayat bahasa Arab? Kita hafal bahasa Arab. Macam kita hafal Quran. Dan kita aplikasikan harfiah. Kan? Jadi itu yang saya yakin ketika itu. Ana uridu an ashtariya, saya hendak membeli. Ana uridu an azhaba ila suq, saya hendak pergi ke as-suq, pasar. Kan? Dalam Quran ada tak perkataan suq? Ada kan? Iaitu kisah tentang Nabi Isa. Ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Di mana Nabi Isa itu, Allah nak ceritakan bahawa dia manusia biasa, dia bukan Tuhan. Dia ya'kulut ta'am, memakan makanan. Quran ni cakap kan? Ya'kulut ta'am, dia makan makanan. Wa yamshi fil aswaq, dan dia berjalan di pasar-pasar. Aswaq tu jamak daripada suq. Okey, nanti saya ada cerita, ada lawak pasal suq. Lepas ni saya akan kongsikan. Kalau orang tak faham bahasa Arab, dia tak faham. Tapi kalau tuan-tuan dah faham, nanti saya sharekan. Mungkin Ustaz boleh ingatkan. Jadi, ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Bagi yang belajar harfiah, dia dah boleh faham. Betul lah. Maknanya Nabi Isa ni makan makanan dan dia berjalan di pasar. Ya. Sebab apa dia nak ceritakan dia nak kena pegang. Makan makanan. Okey. Makan makanan, nak ceritanya bila dia orang makan, lepas apa yang berlaku selepas itu makan? Kalau kita makan kan, lepas makan apa? Adakah makanan itu akan tersimpan? Kita akan keluarkan. Betul tak? Akan berak. Dia mudah katakan. Jadi nak ceritanya, Nabi Isa ni manusia biasa, dia makan dan dia buang air. Takkanlah Tuhan makan dan buang air. Sebab apa? Orang Nasrani mengatakan Tuhan mati. Dia kata boleh Tuhan mati. Tak masuk akal. Tapi dia kata, Tuhan mati untuk menghapuskan dosa kita. Tuhan mati untuk memberikan kita kehidupan yang abadi. Kita tanya balik, Tuhan makan tak kalau gitu? Tak makan. Tuhan berak tak? Dia dah pening kepala kan. Tuhan berak. Jadi, tak masuk akal bahawa Tuhan itu boleh mati, boleh makan. Wa yamshi fil aswaq, dan berjalan di pasar. Baik, siapa yang tak pernah pergi pasar? Pasar ni adalah menunjukkan bahawa kita adalah manusia. Kan? Kita pergi pasar, beli barang. Kehidupan normal manusia itu berkaitan dengan pasar. Adakah Tuhan pergi pasar? Kan? Jadi Masya Allah, dengan pengetahuan bahasa Arab, kita dapat menghayati Al-Quran dan menghayati inti yang nak disampaikan dengan Al-Quran. Dan ternyata bahasa Arab ni bukanlah bahasa Quran ni bukanlah satu bahasa yang dogmatik, bahasa falsafah, bahasa sastra. Tak. Bila kita baca, ada bahagian-bahagian yang mutasyabihat. Contohnya juzuk amma tu banyak ayat-ayat yang bahasa tinggi-tinggi. Tapi juzuk amma saja. Adapun Al-Baqarah cerita pasal lembu, anak lembu.
bagaimana Bani Israel meminta anak lembu kepada Nabi Musa, kemudian Nabi Musa kata lembu ni lembu mestilah berwarna keemasan, tidak dipergunakan untuk membajak dan sebagainya, kan. Banyak kisah-kisah yang menarik. Kisah qatala Daudu Jalut, bagaimana Nabi Daud membunuh Jalut. Ya, bukan semua kisah-kisah yang susah. Jadi kembali kepada perbualan bahasa Arab kita tadi, bagaimana setiap perkataan bahasa Arab tu dia ada kaitan dengan Quran. Ya, kemudian ana uridu an azhab ila suq li ashtariya ba'da. Punyalah banyak dalam Quran. Kan, tuan-tuan apa boleh sebut perkataan ba'da dalam Quran? Dah jumpa kan? Al-fawakih. Al-fawakih, mana al-fawakih? Buah-buahan. Ada tak dalam Quran perkataan fawakih? Dia tak jumpa direct, tapi kita boleh jumpa bila kita menguasai kata dasar, iaitu wa fakihatan wa abba dalam surah Abasa. Ada, ya. Jadi uridu an ashtari ba'd fawakiha ke fawakih, wal khadrawat, dan juga sayur-sayuran kan, akhdar, khudr, kan. Jadi subhanallah, ya, banyak kaitan-kaitan bahasa Arab dengan Quran. Jadi mungkin saya pun boleh mencadangkan ataupun memotivasi Ustaz Haris, kan. Kita yakinkan bahawa orang yang belajar harfiah, belajar Quran, hafal Quran, mesti boleh menguasai bahasa Arab. Beli buku perbualan bahasa Arab, cakap. Sebab sekarang semua dah online, semua dah semua orang dah boleh menguasai bahasa Arab. Saya dulu kalau saya cakap bahasa Arab masa tu kan, sentimen masa tu nak menunjuk, kalau pergi negeri Pantai Timur ni kata baru bodoh kan. Jadi masa tu mungkin sentimen belajar ni kurang. Tapi sekarang ni semua orang nak belajar bahasa Arab. Semua orang nak belajar bahasa Inggeris. Jadi tak timbul persoalan. InsyaAllah saya yakin bahawa benda ni tak akan timbul lagi. Khususnya di Indonesia tu memang pelajar-pelajar yang sangat tekun mempelajari bahasa Arab, kan. InsyaAllah memang kalau kita belajar harfiah Quran, kita hafal Quran, kita mesti boleh bahasa Arab dan mesti boleh menguasai bahasa-bahasa lain lagi. Ya, sebab apa, seperti yang saya kata tadi, kita boleh harfiahkan bahasa-bahasa tu, kita boleh faham dan kita boleh praktikkan. Dan mungkin sebagai penutup, di mana dengan harfiah dengan Quran ini, saya boleh insya-Allah sedikit boleh menguasai bahasa Arab, mengajarkan bahasa Arab, dan juga boleh mempelajari bahasa Inggeris. Sebab sama juga kalau kita dah boleh harfiahkan Quran, kita harfiahkan bahasa Inggeris, beli majalah ataupun surat khabar ataupun keratan kartun tu, kita pun cuba terjemahkan, cuba fahamkan. Sebab apa? Perkataan tu berbeza dengan jumlah, dengan ayat. Betul tak? Kalau kita boleh faham, boleh terjemahkan ayat, tidak menjamin kita boleh terjemahkan, kalau kita boleh menterjemahkan perkataan, tidak menjamin kita boleh menterjemahkan ayat, jumlah. Jadi dia memerlukan proses juga, bukannya kita terus boleh faham. Tapi bila kita dah ada harfiah tu, jalan itu dah terbuka. Berbanding dengan orang yang langsung tak ada ilmu harfiah, memang dia tak akan faham jumlah ataupun ayat, sentence. Bila lepas sentence, kita kena faham pula perenggan. Bila perenggan, barulah kita kena faham, kita nak faham teks ataupun nas. Jadi proses dia panjang. Tapi kalau kita dah kuasai ilmu harfiah, kan, kuasai tangga tu, yang pertama tu, yang lain tu akan terbuka jalan. Itu dia, ya. Jadi boleh kuasai bahasa Inggeris. Dan nak cerita bagaimana buku saya adalah hasil daripada yang saya tulis ini, hasil daripada pembacaan Quran, pemahaman teks, kemudian pencarian konteks tentang Maghrib Asyams, Matli' Asyam, Baina Saddain itu, saya boleh terjemahkan pada mulanya secara harfiah. Ya, Ustaz Muzakir pun dia cerita dia boleh terjemahkan. Tapi boleh tak kita faham konteks dia? Zulkarnain itu siapa? Kan? Kita perlu pembacaan tambahan, qiraah muwassa'ah ataupun ziyadah minal qiraah ataupun additional reading. Kita kena baca sumber-sumber daripada bahasa Inggeris, daripada barat. Sebab kita nak dapatkan konteks tu. Dan kita kena baca semua konteks, baru kita
pilih mana yang betul. Allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Konsep dia lah kita dengar pandangan-pandangan, kita tengok yang paling baik. Jadi pandangan-pandangan tu kita ambil daripada buku-buku bahasa Inggeris, daripada buku bahasa Arab, tafsir-tafsir, kan? Sebab apa? Ada sejarah-sejarah tu ditulis dalam bahasa Inggeris. Sejarah contohnya sejarah Rom, Parsi. Mestilah kita ambil daripada sumber mereka. Kan? Jadi kita baca, kita tengok, dan akhirnya dengan gabungan fakta-fakta daripada bahasa-bahasa pelbagai itu, sebab apa? Sumber-sumber Greek, sumber-sumber Latin itu kebanyakan dia terjemah dalam bahasa Inggeris. Jadi kalau kita dah ada bahasa Arab, ada bahasa Inggeris, basically dah cukup lah untuk kita betul membaca secara keseluruhan pendapat, dan kita mendapat kebenaran Al-Quran ini. Kan? Dan bahasa Inggeris ke bahasa Perancis ke itu tidak ada masalah, kerana semua bahasa itu daripada Allah SWT. Dan satu hari memang kita niat nak Islamkan mereka semua. Kan? Sebagaimana bangsa Turki, mereka bukan bangsa Islam, malahan memerangi Islam. Tapi selepas itu, bila mereka berjaya diislamkan, mereka menjadi pejuang Islam. Kan? Ni panjang pula cerita dia tentang Turki ni. Nak ceritanya bangsa Ajam yang bukan bahasa Arab, tetapi mereka jadi pejuang Islam. Mereka menjadi pembantu Islam, Khilafah Uthmaniyah, bangsa Mamluk, bangsa Turki Saljuk, bangsa Turki Zanki dalam peperangan salib. Kemudian banyak lagi bangsa Turki, Uzbek, Kazakh, Kyrgyz, ya, Turkmen, semua ni bangsa Turki. Tapi bila mereka bukan Islam asalnya, mereka ni syaman, penyembah matahari dan sebagainya. Tapi bila mereka menjadi Islam, mereka jadi Islam yang baik, yang mempertahankan Islam, yang membuka Konstantinopel. Jadi memberi motivasi kita pada bangsa Melayu yang bukan Arab ni untuk juga memberikan sumbangan kepada dunia Islam. Ya. Jadi itulah sebahagian daripada perkongsian yang boleh saya berikan hari ini, iaitu kepentingan Quran dan bagaimana ilmu harfiah itu dapat membuka kita khazanah Al-Quran, dan khazanah Al-Quran itu boleh membolehkan kita menguasai ilmu-ilmu lain, ilmu bahasa-bahasa, dan menguasai ilmu bahasa itu boleh akhirnya memberikan membuktikan insya-Allah kebenaran Al-Quran. Jadi saya harap tuan-tuan semua bersemangat untuk belajar harfiah. Jangan kita hanya lihat kesusahan dia, tapi lihat hasil-hasil yang kita boleh perolehi daripada Al-Quran, daripada harfiah. Kalau kita rasa susah, kita bukalah kisah-kisah, contohnya kisah surah Yusuf, yang kita boleh terus kontan, segera nampak kisah-kisah dia, bagaimana Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, bulan, matahari, sujud kepadanya, kemudian bapanya berkata, la taksus ru'yaka ala ikhwatika, jangan ceritakan kisah ni kepada abang-abangmu, kan? Fayakidu laka kaida. Anak saya umur 7 tahun, dia pun suka kisah Yusuf. Kalau nak tidur kan, dia kata nak cerita apa Nabi Yusuf. Sebab Nabi Yusuf ni, kalau tengok Quran dia, kisah dia begitu grafik sekali. Kan? Perbualan. La taksus ru'yaka ala ikhwatika. Yusuf, jangan ceritakan mimpi ni pada abang-abangmu. Nanti abang-abangmu akan dengki kepadamu. Dan akhirnya betul. Dan kemudian kisah dia punya scene dia berpindah pula. Abang-abang dia berkumpul. Dia kata, bapak kita ni, dia mengutamakan Yusuf lah. Dia kata, innahu lafi dhalalim mubin. Macam mana kita nak buat? Uqtulu Yusuf. Bunuh Yusuf. Dia kata, la taqtuluhu. Dan jangan bunuh dia. Dia kata macam ni. Apa kalau kita macam mana? Okey, kita campak dia dalam perigi, nak? Nampak? Jadi cerita dalam surah Yusuf tu, semua kita boleh faham konteks dia. Dia tak ada macam ayat-ayat yang mutasyabihat ke tak. Jadi saya menasihatkan tuan-puan, kalau nak menghayati bahasa Arab secara direct, cuba harfiahkan surah Yusuf. Perlahan-lahan lah, jangan terus nak habis cerita dia panjang juga kan. Dan subhanallah, dalam permulaan surah Yusuf juga Allah mengatakan dalam ayat yang kedua, Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Quran dalam bahasa Arab supaya kamu berfikir. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca surah Yusuf, tuan-tuan akan mula berfikir dalam bahasa Arab. Jadi ini sebahagian daripada motivasi Al-Quran, motivasi bahasa Arab. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ada yang minta supaya saya ceritakan background. Itu jadi panjang pula. Itu perlu satu masa khusus. Ya. Masa kelas sekarang. Jadi tuan-tuan kenalah ikut kelas Ustaz Muzakir ni, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi Lawak. lawak. Okey. Terima kasih ya. Suq.
Tuan-tuan dah faham bahasa Arab kan? Janji, terima kasih. Terima kasih Ustaz kerana ingatkan. Alhamdulillah, sebab saya ni lupa juga. Baik, ada orang satu hari anak seorang ahli nahu, dia kata pada bapa dia, Abi, boleh faham kan? Abi, ana urid. Mana ana urid? Saya hendak. An azhab. Mana? An azhab. Saya hendak pergi. Zahaba pergi kan? Zahaballahu binurihim. Izhab bi kitabi hadha. Banyak. Jadi azhab pergi. Dia kata, ana uridu an azhab ila suq. Ana uridu an azhab ila suq. Betul ke salah? Tuan-tuan dah belajar kan? Bunyi dia sedap tak? Ana uridu an azhab ila suq. Apa yang betul? Ila suq ke ila suq? Mana ada alif lam? Okey, soalan sekali lagi, ya. Semua boleh jawab. Ana uridu an azhab ila suq ataupun ila suq. Ila madrasah ke ilal madrasah? Tuan-tuan belajar kan sekejap alif lam ma'rifah lah, nakirah lah, apa semua ni kan. Sekarang ni saya test. Saya nak pergi ke sekolah. Ana azhab ilal madrasah ke ila madrasatin? Okey, jawapannya ialah ilal madrasah lah. Sebab bunyi dia pun lagi sedap. Ilal madrasah, ila suq. Daripada ila suq, ila madrasah tak kena. Ilal madrasah, ila suq. Jadi disebabkan anak ni cakap ila suq, bapak dia pun beritahu. Salah dengar cerita kan? Dia kata zid alif wal lam. Zid alif wal lam. Tambahlah alif dan lam. Jadi anak dia bertambah. Ana uridu an azhab ila suqal. Dia tambah alif lam tapi dekat hujung. Kan itu tak sempat laju sangat kan, ini pelan-pelan. Jadi dia kata ana uridu an azhab ila suqal. Bapak dia suruh tambah alif lam, dia tambah alif lam di hujung. Kemudian bapak dia marahlah. Mana ada ana uridu an azhab ila suqal ataupun ana uridu an azhab ila madrasatil. Sebab alif lam tu salah tempat. Lalu ayah dia cakap da' alif wal lam fil bidayah. Kan? Letakkan alif lam itu di awal. Lalu anak tu bercakap, ana uridu an azhab ila alif lam suq. Faham tak? Jadi inilah maksudnya bila dia kata alif lam, letak alif lam di awal tu, sambunglah azhab ila as-suq, bukannya ila alif lam suq. Jadi itulah sebahagian daripada bukan lawak lah, maknanya persoalan-persoalan yang boleh kita sekarang boleh faham. Tapi kalau orang tak faham bahasa Arab, kita cerita ni, dia faham tak? Tak faham kan? Tapi tuan-tuan dah belajar ma'rifah, nakirah, alif lam dan sebagainya. Maka inilah sebahagian daripada lawak-lawak yang boleh timbul daripada persoalan alif lam sahaja. Jadi banyak lagi kalau kita ada masa kita bincangkan lawak-lawak yang lain yang menunjukkan sebenarnya bahasa Arab ni bahasa yang hayawiyah, bahasa yang lively, yang kalau kita belajar memang menyeronokkan. Memang kita boleh menghabiskan umur hidup kita dengan mengkaji Al-Quran, dan inilah yang sebaik-baik bahan ataupun satu benda yang boleh kita perjuangkan untuk kehidupan kita. Kerana kalau kita baca Quran, Quran yang akan menjadi penyelamat kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Quran itu akan menjadi, bacalah Quran, maka Quran itu akan menjadi pemberi syafaat kita kepada kita di hari akhirat kelak, insya-Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Alhamdulillah. Jazakallah khair. Baik, hadirin yang bahagia, saya kira sampai setakat ini pertemuan kita. Dan untuk
sedikit penerangan pada Ustaz Khairuddin. Nanti insyaAllah kita akan ada dari masa ke semasa sekiranya saya ke Kuala Lumpur, saya menziarahi beliau, insyaAllah saya akan beri ruang untuk beliau berkongsi dengan program saya nanti, ataupun beliau berziarah ke Kuantan. Dan saya juga cadangkan beliau untuk beliau buat live khas untuk kelas bahasa Arab. Betul tak? Buat Doakan semoga ni. Nah, insyaAllah mudah-mudahan semoga Amin ya Rabbal. dia akan berjalan lancar. Ustaz Khairuddin buat kelas bahasa Arab. Saya bagian harfiah, Ustaz Khairuddin bagian bahasa Arab. Untuk develop anda yang follow saya akan share nanti dengan anda semua supaya buat program Ustaz Khairuddin bahasa Arab. Ustaz Khairuddin ada ruang nanti insyaAllah. Kalau sementara dia belum sibuk ni, buat satu hari 1 jam cukup. 1 jam untuk kelas bahasa Arab. Macam mana nak cakap Arab. Kadang-kadang benda yang tak perlu kita tak cerita. Saya memetik bunga di taman. Tak benda yang kita biasa buat. Yang biasa kita jumpa. Senang-senang. Yang biasa jumpa dalam Quran. Tak payah cerita yang perkataan-perkataan yang jarang jumpa dalam Quran. Yang biasa dalam Quran, insyaAllah. Itu insyaAllah kita akan cuba rangka kerja kita ni supaya berjalan serentak. Harfiah dengan harfiah saya. Bahasa Arab insyaAllah Khairuddin akan cuba gabungkan dengan bahasa Arab. Kita gerak sama. Mudah-mudahan ini menjadi medium yang boleh menggembirakan kita. Kadang-kadang kita ni nak kena enjoy dalam buat kerja. Buat kerja kalau tak seronok ni, walaupun hebat, gaji besar, walaupun kita office besar, ada driver, tapi kalau kerja tak seronok, malas nak buat kerja. Motivasi di down, kita tak ada kreatif. Tapi kalau kita seronok, walaupun busuk kerja, berpeluh tengah panas ke, hari Minggu tak ada gaji pun kita datang nak siram pokok bunga kita kan, nak siram kebun-kebun kita, takut nanti kekurangan air kena panas dia layu. Tak peduli dah gaji, bukan gaji kita nak seronok, kita sayang dengan pokok kita tanam ni. Sayang sangat. Kita nak baja dia. Tak peduli minta gaji minta pada guard, tolong buka pagar nak siram kalau kita kebun sekolah ke. Bukan soal gaji, tapi kita semua kita puas dengan kerja kita. Kita suka dengan kerja kita. Jadi itu Ustaz saya pesan dulu, kita kena ada 4 sedap. 4 sedap baru kita syok dia. Apa dia? Kerja sedap, makan sedap, tidur sedap, berak sedap. Maaf cakap sorry. Buang air kena sedap. Tak ada empat ni kalau dah kena buasir. Nauzubillah. Kalau dah kena buasir, suka buat kerja tapi duduk sakit. Perut lapar nak makan tapi makan takut nanti nak buang air nanti. Sakit. Mata mengantuk. Banyak sikit sakit. Sakit semua. Tapi kalau kita sedap banget, insya-Allah. Kita tak rasa badan kita dah peluh dan basah dengan peluh kita. Kita tak sedar matahari dah atas kepala kita buat kerja seronok. Kita tak sedar. Sadar-sadar punya perut dah lapar dah. Kita makan tak kira apa, goreng, telur goreng, kicap, patah cili api pun alhamdulillah selera sangat. Kadang lauk berani ke, kambing ke, golek ke apa, tapi kalau emosi kita terganggu, kerja kita jadi tak seronok, makan selera kita tumpul, kita tak selera makan. Tidur pun masa kalau dapat tidur nanti cepat bangun nanti nak kena kerja lagi tak nak. Tapi kalau kita dah letih, perut dah kenyang, letak tidur. Tak perlu di lampuk, tak perlu tidur kat hotel, tak ada. Tidur letak atas lantai pun kita boleh tidur je. Senang insya-Allah. Jadi hadirin yang bahagia, inilah yang sebagai saya selalu sebutkan, man amila salihan, barang siapa beramal soleh, min zakarin aw unsa, daripada lelaki perempuan, wa huwa mu'min, dan sedangkan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh pasti kami mesti berikan dia kehidupan yang bahagia. Walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami ganjari mereka dengan yang lebih baik daripada yang mereka kerjakan. Masya-Allah, buat masalah, buat kerja kerana Allah, sandar kepada Allah. InsyaAllah Allah berikan kebahagiaan untuk kita. Allah berikan ketenangan, keseronokan, kebahagiaan. Allahu a'lam bishawab. Kita akan jumpa sebentar lagi. Saya akan check out. Saya akan pergi ke satu tempat. InsyaAllah kita berkongsi tentang tajuk lain. Tapi ada kaitan harfiah juga. Tajuk kita tentang Zulkarnain, tentang topik plot yang ketiga. Plot pertama saya dah cincangkan tentang Maghrib Syams. Plot kedua
Kita dah cerita tentang Matla' Asyam, dan insya-Allah hari ini puncak dia Baina Saddain. Saya insya-Allah. Kita akan bertemu sebentar lagi dalam jam 10 nanti. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.